Pada usia 46 tahun, nama Siti Nurhaliza bagaikan berlian yang terbenam di dasar samudera, berkilau, misteri, dan tidak mudah dijangkau. Sejak 2 dekad lalu, beliau telah memahat namanya sebagai ikon hiburan negara. Satu nama yang tidak pernah gagal mencuri perhatian rakyat Malaysia setiap kali tampil di kaca televisyen, pentas berprestij, atau majlis anugerah antarabangsa. Namun, dalam kemewahan yang disulam dengan kejayaan, tiba-tiba dunia hiburan dikejutkan dengan kehilangannya yang begitu mendadak. Tanpa sebarang kenyataan rasmi, tanpa sebarang jejak digital, seolah-olah dia hilang di telan kabus kemewahan yang selama ini mengelilinginya. Segalanya bermula ketika Siti Nurhaliza tampil dalam satu acara fashion eksklusif di Dubai, mengenakan gaun rekaan preka tersohor Elie Saab, dihiasi berlian Cartier, bernilai lebih 1,5 juta ringgit Malaysia. Media sosial meletup dengan gambar-gambar eksklusifnya menaiki jet pribadi, diiringi oleh pengawal keselamatan pribadi dan dilayan bagaikan ratu Timur Tengah. Dalam satu malam, dunia menyaksikan bahawa Siti bukan lagi sekadar penyanyi. Beliau adalah lambang kemegahan dan pengaruh global. Kediamannya di Bukit Antarabangsa, yang dulunya dianggap megah, kini hanya menjadi satu daripada 7 buah kediaman mewah yang dimilikinya di seluruh dunia, termasuk penthouse di New York, villa persendirian di Swiss Alps, dan sebuah pulau kecil di Maldives yang diberi nama Pulau Cinta, sempena lagu terkenalnya. Namun, kemuncak kemewahan itu turut menjadi titik perubahan yang tidak disangka. Selepas acara di Dubai itu, tiada lagi kemunculan beliau di media. Konsert yang dijadwalkan di Jakarta dibatalkan. Jemputan eksklusif di Tokyo Fashion Week tidak dihadiri. Instagramnya, yang sebelum ini aktif dengan muat naik harian gaya hidup mewah, senyap sunyi. Para peminat mula bertanya, di manakah Siti Nurhaliza? Kemewahan hidupnya bukan rahasia. Beliau bukan sahaja memiliki jenama kosmetik berjaya yang menjana jutaan ringgit setahun, tetapi juga melabur dalam hartanah mewah, rangkaian hotel butik di Eropah, dan syarikat teknologi di Silicon Valley. Jet pribadi model Gulfstream G650 miliknya dilaporkan diubah suai secara eksklusif dengan rekaan dalaman Hermes dan Louis Vuitton, lengkap dengan piano putih mini dan sistem audio bernilai lebih 500 juta ringgit. Beberapa foto bocor menunjukkan Siti sedang menikmati teh petang di atas kapal layar pribadinya di French Riviera bersama bintang antarabangsa dan ahli perniagaan elit. Di sebalik tirai kemewahan ini, muncul spekulasi bahawa Siti telah memilih untuk mengundurkan diri dari dunia hiburan atas sebab yang hanya diketahui segelintir individu rapat dengannya. Ada yang mengatakan beliau ingin melindungi anak dan keluarganya daripada perhatian berlebihan media. Ada juga yang berbisik bahawa Siti sedang merancang sebuah revolusi dalam dunia seni, projek rahsia berskala global yang bakal mengubah lanskap muzik dunia. Namun, lebih menarik daripada semua teori itu adalah hakikat bahawa kehilangannya hanya menambah lagi aura legenda yang mengelilingi namanya. Dalam era di mana setiap detik kehidupan selebriti dirakam dan dikongsi, Siti berjaya mencipta jarak, suatu ruang yang begitu eksklusif dan sukar ditiru oleh mana-mana artis lain. Kehilangannya bukanlah satu kelemahan, tetapi satu bentuk kuasa senyap yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar berada di puncak. Kehidupan hariannya kini hanya dapat ditelusuri melalui serpihan kisah daripada orang-orang terdekat. Dikatakan beliau kini menetap di sebuah biara pribadi moden di Tuscany, Itali. Sebuah tempat yang dikelilingi ladang lavender dan dinding marmer, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Di sana, beliau dilaporkan menulis, merenung, dan menyusun semula perjalanan seninya. Bayangkan, seorang penyanyi yang dulunya menjadi suara rakyat Malaysia kini
memilih untuk menjadi gema di lembah sunyi, membiarkan dunia tertanya-tanya, apakah ini satu bab baru atau penamat yang tidak diumumkan? Siti Nurhaliza bukan sahaja seorang artis, beliau adalah simbol ketenangan dalam kekayaan, kerendahan hati dalam kemegahan, dan kini, misteri dalam kemasyhuran. Tiada siapa tahu dengan pasti apakah langkah seterusnya yang akan diambil olehnya. Namun, satu perkara pasti, dunia masih belum berhenti menunggu. Dalam diam, Siti Nurhaliza menjadi lebih dari sekadar figura awam. Beliau menjadi enigma, bayangan yang bergerak perlahan di balik tabir dunia. Kisahnya tidak lagi hanya milik berita hiburan atau laman sosial, tetapi telah bertukar menjadi legenda yang berbisik di antara peminat dalam forum-forum kecil dan di ruang-ruang sembang yang sunyi. Orang ramai tidak hanya merindui suara lunaknya, mereka merindui kehadirannya, senyum tenangnya, dan cara dia memandang kamera seolah-olah melihat terus ke dalam jiwa penonton. Di sebuah kafe kecil di Montreux, Switzerland, yang hanya dikenali oleh pengunjung tetap dan seniman, seorang barista tua bernama Jean-Luc sering menceritakan kepada pelanggannya tentang seorang wanita misteri yang kerap datang setiap hujung minggu. Wanita itu suka memesan teh hijau tanpa gula, duduk di meja hujung bersebelahan tingkap, dan melukis sesuatu di dalam buku kulit biru tua. Dia tak pernah bercakap banyak, tetapi setiap geraknya lembut, seimbang, dan penuh kawalan. Jean-Luc, yang tidak tahu siapa dia pada mulanya, hanya menyadari identiti sebenar wanita itu setelah melihat fotonya suatu hari di majalah lama yang ditinggalkan di kafe. "C'est elle," katanya, "la chanteuse avec la voix d'ange." Itulah dia, penyanyi dengan suara malaikat. Dalam keheningan, Siti membina kembali dirinya. Tiada pencahayaan pentas, tiada kilauan kamera, hanya matahari petang yang menyentuh kulitnya dengan lembut, dan udara musim bunga yang membawa harum lavender. Di salah satu villa miliknya, lukisan-lukisan tergantung di dinding, bukan karya seniman terkenal, tetapi hasil tangan beliau sendiri. Bunga raya, ombak di Langkawi, wajah anaknya, dan potret samar seseorang yang pernah menjadi sumber inspirasinya. Setiap lukisan seperti cebisan hatinya yang hilang selama bertahun-tahun, kini perlahan-lahan dikumpulkan kembali. Peti suara teleponnya sentiasa penuh. Rakan-rakan lama meninggalkan mesej rindu, peminat menulis surat tangan yang masih sampai ke pejabat lamanya. Namun tiada jawaban. Bukan kerana sombong, tetapi kerana dalam diam, Siti sedang mencari sesuatu yang lebih dalam daripada ketenaran. Dia sedang mencari makna. Bukankah itu yang sering dikejar oleh seniman sebenar? Ketika semua pencapaian telah diraih, ketika semua anugerah telah dimiliki, apakah lagi yang tinggal jika bukan jiwa? Kadang-kadang, dalam kesunyian malam, Siti berjalan sendirian di tepi tasik Geneva. Topi lebar menutup sebahagian wajahnya, jaket tebal menahan dingin. Orang lalu lalang tidak mengenalinya, dan itu membuatnya bahagia. Dia menyanyi perlahan-lahan kepada dirinya sendiri, lagu yang tidak pernah dirakam, lagu yang hanya hidup dalam bisikan angin dan gema air. Sebuah lagu yang hanya difahami oleh mereka yang pernah terperangkap dalam kemasyhuran, lalu melepaskannya demi kebebasan. Di dalam diari kulit hitam yang selalu dibawanya, ada satu catatan yang berbunyi, "Suatu hari nanti, bila suara ini kembali, ia bukan lagi milik dunia. Ia akan menjadi milik mereka yang mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan hati." Perjalanan Siti kini bukan tentang kembali ke pentas, tetapi kembali kepada dirinya yang sebenar. Anak perempuannya, yang kini berusia 7 tahun, menjadi cerminan kecil kehidupannya dahulu, ceria, bijak, dan tidak pernah terpisah dari melodi. Dalam banyak malam sunyi, mereka akan duduk bersama di hadapan perapian, menyanyikan lagu-lagu lama dalam bisikan. Dan di saat itu, Siti tahu dia tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya berubah bentuk,
dari bintang gemilang di langit kota menjadi cahaya hangat di ruang kecil rumah yang jauh dari bising dunia. Pernah suatu ketika, seorang wartawan dari Tokyo yang terserempak dengannya di sebuah lapangan terbang menulis dalam blog pribadinya, "Saya melihat seorang wanita cantik, berusia dalam lingkungan 40-an, membaca buku Gabriel Garcia Marquez dan meminum kopi hitam. Matanya dalam dan damai. Saya hampir pasti itu Siti Nurhaliza, tetapi apabila saya ingin menyapanya, dia hanya tersenyum dan meletakkan jari di bibir, memberi isyarat sunyi. Dan saya mengerti, ini bukan masanya. Begitulah Siti kini, bukan lagi milik pentas, tetapi milik masa. Waktu menjadi sahabatnya. Dalam diam, dia menulis, melukis, menyanyi, dan mencintai dunia dari kejauhan. Rumah-rumah mewahnya bukan sekadar simbol kekayaan, tetapi tempat perlindungan dari gelombang dunia yang tidak pernah berhenti. Setiap bilik mempunyai tema, satu untuk kenangan, satu untuk mimpi, satu untuk kesunyian, dan satu lagi yang terkunci rapat untuk hari esok. Tiada siapa tahu bila atau jika dia akan kembali. Tapi dalam setiap lagu lamanya yang diputar semula oleh peminat setia, dalam setiap melodi yang menggamit nostalgia, dan dalam setiap senyap yang panjang selepas lagu itu tamat, kita semua merasakan kehadirannya, seolah-olah dia hanya berada di bilik sebelah, dekat, tetapi tidak dapat dilihat, hidup, tetapi tidak dapat disentuh. Dan barangkali itulah keajaiban Siti Nurhaliza yang sebenar. Namun, di tengah kesunyian itu, satu peristiwa aneh berlaku, sekali lagi mengejutkan kalangan gosip dalam dan luar negara. Di sebuah lelongan seni tertutup di Paris, sebuah lukisan bertajuk Suara dalam Bayang tiba-tiba menjadi rebutan kolektor antarabangsa. Tidak ada maklumat lengkap tentang seniman di balik karya itu, namun tanda tangan kecil di sudut kanan bawah, hanya satu huruf, S, telah membuat para pemerhati seni berbisik, penuh curiga. Gaya sapuan berusnya, permainan cahaya dan bayang yang menggambarkan seorang wanita berdiri membelakangi pentas dengan mikrofon terjatuh di kaki. Ia seolah-olah berbicara tentang seseorang yang sudah lama meninggalkan dunia yang pernah mengangkatnya. Desas-desus menyatakan bahwa lukisan itu adalah karya asli Siti Nurhaliza, hasil dari tahun-tahun sunyinya di Tuscany. Beberapa penonton yang hadir di lelongan malam itu menggambarkan perasaan seolah-olah dilihat dari dalam ketika menatap lukisan tersebut. Seolah-olah pelukisnya memahami apa itu kesunyian yang mendalam, dan menggambarkannya tanpa perlu kata-kata. Apabila lukisan itu terjual dengan harga mencecah 3 juta euro kepada pembeli misteri dari Qatar, persoalan yang lebih besar muncul. Apakah Siti sedang berbicara dengan dunia dengan cara yang baru, melalui seni bisu yang lebih dalam dari suara? Beberapa bulan selepas kejadian itu, seorang penulis biografi dari UK bernama Amelia Crowley dikatakan telah berpindah ke kawasan pergunungan Itali untuk menyelesaikan karya penting tentang seorang artis Malaysia yang menghilang. Walaupun tidak pernah menyebut nama secara langsung, wawancara-wawancara kecilnya bersama majalah budaya menyebut tentang seorang wanita yang menyimpan seluruh hidupnya dalam senyap dan warna. Seorang yang memiliki suara yang sudah melampaui musik. Tetapi, setiap kali wartawan cuba menekannya untuk pengesahan, Amelia hanya tersenyum dan berkata, misteri kadang-kadang lebih penting daripada jawaban. Dalam dunia yang sentiasa mendesak untuk ketelusan, untuk jawaban segera dan pengakuan pribadi, Siti memilih arah yang sebaliknya. Beliau membina dinding-dinding halimunan yang hanya dapat ditembusi oleh mereka yang benar-benar ingin memahami, bukan hanya mengetahui. Di laman-laman peminat yang masih aktif hingga kini, terdapat teori bahwa Siti telah menjalin hubungan dengan beberapa artis eksperimental Eropa dan sedang menghasilkan sebuah projek musik diam, konsep avant-garde, di mana suara tidak lagi datang dari pita suara, tetapi dari elemen-elemen kehidupan, deru angin, gema gua,
bunyi tapak kaki di lantai kayu tua, dan hembusan nafas di pagi dingin. Apakah benar semua ini? Tiada siapa tahu. Tetapi spekulasi semakin bertambah apabila satu track misteri berjudul Rindu yang Tidak Bernama muncul di Spotify dalam satu akun kosong tanpa foto profil, tanpa maklumat latar. Lagu itu berdurasi hanya 1 menit 58 saat, namun cukup untuk menghantui para pendengar dengan melodi lembut, tiupan angin, dan satu baris suara yang hampir tidak kedengaran, seperti bisikan, "Jika aku kembali, jangan panggil aku dengan nama lama." Dan itu sahaja. Tidak ada album susulan, tidak ada pengesahan rasmi. Tetapi peminat setia Siti mengenal suara itu, walau hanya sekelumit. Komuniti dalam talian segera meledak dengan analisis, waveform suara dibandingkan, teknik vokal diteliti, dan bahkan ahli fonetik dipanggil untuk menganalisis intonasi. Kesimpulan mereka, hampir pasti itu suara Siti. Tapi seperti biasa, tanpa pengakuan dari sang legenda sendiri, semuanya tetap menjadi teka-teki dalam teka-teki. Satu sumber yang tidak mahu dikenali, seorang bekas pengurus acara terkenal, mendakwa bahwa Siti sebenarnya sedang merancang satu persembahan seni yang akan berlangsung di lokasi rahasia. Persembahan itu hanya akan dihadiri oleh 46 orang penonton terpilih, satu untuk setiap tahun kehidupannya. Tiket tidak dijual, hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Tetapi sehingga kini, tidak ada sesiapa yang mengaku menerima jemputan itu. Tiada lokasi, tiada tarikh, hanya sekilas kabar yang menyelinap, seperti bayang-bayang di celah mimpi. Apa yang membuat kisah ini terus hidup, bukan hanya kerana siapa Siti itu, tetapi kerana bagaimana dia menghilang. Ia bukan hilang kerana tragedi, bukan kerana skandal, tetapi kerana keputusan, sebuah tindakan sedar yang tidak ramai mampu lakukan. Dalam dunia yang memuja perhatian, dia memilih sunyi. Dalam dunia yang terobsesi dengan pendedahan, dia memilih rahsia. Dan dalam dunia yang sentiasa bergerak, dia memilih untuk berdiri diam. Namun begitu, keberadaannya masih terasa. Dalam senyum anak kecil yang menyanyikan Cindai tanpa tahu siapa penyanyinya, dalam setiap undangan majlis anugerah yang masih menyimpan kerusinya, walau tahu dia takkan hadir, dan dalam setiap doa peminatnya yang masih berharap satu hari nanti, pintu akan terbuka, dan Siti akan berdiri di situ. Tidak untuk menjelaskan, tetapi hanya untuk tersenyum. Adakah dia bahagia? Adakah dia rindu? Adakah dia sedang merancang sesuatu yang luar biasa? Atau hanya menikmati hidup yang akhirnya tenang? Semua itu kekal di antara dinding-dinding marmar villa di Tuscany, dalam dayari kulit yang tiada siapa berani membuka, dan dalam lukisan-lukisan sunyi yang hanya dilihat oleh beberapa mata bertuah. Mungkin itulah hadiah terakhir Siti kepada dunia, sebuah kisah tanpa akhir, sebuah melodi yang tak pernah tamat, dan sebuah kehadiran yang lebih kuat dalam ketiadaan. Dan barangkali, itulah cara paling indah untuk terus hidup, menjadi misteri yang tak pernah benar-benar terjawab. Kadang-kadang, dalam momen-momen tertentu yang muncul tanpa diduga, di stesen kereta api yang lengang, di lorong-lorong galeri seni, atau bahkan dalam sunyi perpustakaan tua, akan terdengar satu bisikan samar yang membuat seseorang berpaling, seolah-olah mendengar melodi yang pernah dikenali. Ia tidak jelas, tidak lengkap, tetapi cukup untuk menggugah hati. Mereka yang benar-benar peka akan merasakan sesuatu, seperti bayang seorang wanita yang berjalan perlahan, mengenakan tudung satin putih, dan membawa tas kulit sederhana, seolah-olah dia tidak mahu dikenali, tetapi juga tidak mahu dilupakan. Di sebuah pekan kecil di pinggir Munich, pemilik kedai alat musik bernama Herr Rainer pernah berkongsi cerita tentang seorang pelanggan istimewa yang kerap datang setiap hujung minggu. Wanita itu tidak pernah membeli apa-apa, tetapi akan duduk diam di hadapan piano kayu gelap di sudut kedai, dan bermain satu lagu yang sama
berulang-ulang. Lagu itu tidak pernah dikenali oleh Rainer, tetapi katanya ada sesuatu yang sangat pribadi dalam setiap not yang dimainkan, seperti doa yang dilantunkan tanpa suara. Rainer tidak tahu namanya, tetapi suatu hari, selepas wanita itu beredar, dia mendapati sepucuk nota kecil tertinggal di atas piano. Apabila musik tidak lagi perlu didengar, barulah ia benar-benar difahami. Nama Siti tidak pernah disebut, tetapi sesetengah pengunjung yang pernah bertemu dengannya dulu bersumpah bahwa mereka mengenali cara wanita itu menundukkan kepala, gaya jemarinya di atas kekunci, dan caranya meninggalkan tempat itu, perlahan, tanpa menarik perhatian, seolah-olah dia adalah sebahagian daripada udara di sekeliling. Di laman sesawang UNESCO, muncul satu profil pemilik yayasan seni yang baru didaftarkan, Yayasan Suara Tak Bernama. Tujuannya kononnya untuk membina ruang bagi seniman dari negara-negara membangun menghasilkan karya tanpa tekanan komersial atau kehendak industri. Nama penyumbang utama dirahasiakan, tetapi pemilihan lagu latar dalam laman web itu membuat ramai percaya bahwa ia tidak mungkin orang lain. Di latar, terdengar instrumental halus dari lagu Bukan Cinta Biasa, diputar perlahan-lahan, dimanipulasi seperti gema dari mimpi yang telah lama berlalu. Orang bercakap, orang meneka, tapi seperti bayang yang hanya kelihatan apabila cahaya cukup redup, Siti Nurhaliza tetap kekal sebagai teka-teki yang tidak mudah diuraikan. Kadang-kadang, wartawan luar negara cuba menjejaki namanya dalam daftar keahlian eksklusif spa, klub golf, atau pelayaran mewah. Tapi apa yang mereka temui hanya serpihan, nama samaran yang tidak sahih, bil hotel yang dibayar dengan kad amanah luar pesisir, dan foto kabur dari kejauhan. Wanita berjubah putih yang mungkin dia, atau mungkin bukan. Peminat pula, walaupun sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, tetap menyimpan tempat istimewa dalam hati mereka. Lagu-lagu lama Siti menjadi peneman tidur, menjadi pengiring perjalanan, menjadi penyembuh luka jiwa. Di TikTok dan Instagram, generasi baru mencipta semula lagu-lagunya dalam bentuk mashup dan cover, seolah-olah cuba menghidupkan kembali sosok yang tidak mereka kenal, tetapi sudah mereka cintai. Seorang pengguna menulis dalam captionnya, "Saya tak pernah tengok Siti di TV secara langsung, tapi suara dia macam peluk saya masa saya hilang arah. Saya tak tahu di mana dia, tapi saya rasa dia tahu kita masih di sini." Dan barangkali itulah kebenarannya. Mungkin Siti masih membaca. Mungkin dia mendengar. Mungkin dia duduk di sebuah taman kecil yang sunyi, sambil menyeduh kopi dan melihat matahari terbenam di balik bukit, membaca komen peminat di skrin kecil teleponnya, dan senyum perlahan. Mungkin dia bukan hilang, tetapi hanya berada di tempat yang dunia belum bersedia untuk memahami. Pada satu malam yang lembab di Kyoto, seorang penjual bunga menceritakan tentang seorang pelanggan tetap yang selalu membeli satu kuntum bunga sakura putih setiap minggu dan meletakkannya di jambatan kecil di tepi sungai. Tidak pernah 2 kuntum, tidak pernah sekuntum mawar, hanya sakura putih. Apabila ditanya kenapa, wanita itu menjawab perlahan, "Kerana ada suara yang terlalu suci untuk disimpan. Jadi saya biarkan ia hanyut di sungai." Terdapat sesuatu yang ganjil dan indah dalam cara Siti menghilang. Tiada drama, tiada skandal, tiada kata-kata selamat tinggal. Ia bukan pengunduran, tetapi transformasi. Daripada suara menjadi gema, daripada bayang menjadi cahaya samar, daripada manusia menjadi legenda. Dan seperti semua legenda, ia hidup bukan dalam bentuk fizikal, tetapi dalam ingatan yang berulang, dalam cerita yang diwariskan, dan dalam rasa yang tidak boleh dijelaskan sepenuhnya. Kita tidak tahu bila atau apakah dia akan kembali. Mungkin dia sudah ada di sekeliling kita, di antara helaian angin, di antara baris-baris lirik yang tidak pernah dirakam, di antara mimpi-mimpi malam yang tiba
tanpa dijemput. Atau mungkin dia tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin dia telah menjadi sebahagian dari kita, suara yang tidak memerlukan telinga untuk mendengar, kehadiran yang tidak memerlukan mata untuk melihat. Dan pada suatu ketika, tanpa pemberitahuan, tanpa bunyi, mungkin kita akan mendengar sesuatu, sekelumit nada, satu potong lirik, atau hanya satu bisikan di dalam hati, dan kita akan tahu. Tapi sehingga saat itu tiba, diam itu tetap berbisik.